Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling menggemparkan kita hari ini ialah ura-ura kononnya 13 ahli parlimen PKR akan bersidang bersama Rafizi pagi ini. Dan ada juga ura-ura mengatakan bahwa info sulit dari dalaman menyatakan beberapa ahli parlimen juga daripada DAP juga tunggu lampu hijau dari Rafizi Ramli. Semuanya ini kononnya berkait dengan tindakan Rafizi mengumumkan akan membuat sidang media bersama kumpulan lain untuk mengumumkan sesuatu. Yang pastinya mereka akan mengumumkan sesuatu, gerakan yang dilihat haluan baru. Tetapi kita pun tak pasti siapa 13 ahli parlimen PKR yang dikatakan akan bersidang bersama Rafizi, dan ada ura-ura kononnya daripada MP, ahli parlimen daripada DAP juga, mungkin akan bersama dengan Rafizi. Antara kenyataan ataupun antara kemungkinan yang akan berlaku hari ini ialah 13 ahli parlimen PKR itu bersama dengan beberapa orang ahli parlimen daripada DAP mungkin akan mengumumkan tindakan keluar parti ataupun menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. Kalau itu betul, ini satu-satunya berita politik paling panas di Malaysia. Mungkinkah benar Anwar Ibrahim akan tumbang? Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tulis dalam tanda pagar, kami benci tindakan sabotaj. Kami benci tindakan sabotaj. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transofactor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan dan imun badan kita menjadi bijaksana, badan kita akan menjadi kuat melawan penyakit daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan, kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Produk ini, terapi imun ini diluluskan oleh KKM, mendapat sijil halal, ada sijil halal dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia bahkan di Malaysia. Cepat dapatkan produk ini sebelum Anda sudah terlambat. Ingat, masa tidak pernah menunggu Anda. Kita kena ambil kesempatan yang ada. Dapatkan khidmat nasihat secara percuma melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, siapakah 13 ahli parlimen PKR yang akan bersidang bersama Rafizi pagi ini? Dan adakah benar akan ada beberapa ahli parlimen daripada DAP yang akan bersama dengan Rafizi? Namun demikian, beberapa menjengah komen daripada beberapa netizen di dalam ruangan komen di Facebook yang memaparkan berita ini ialah ada yang menyatakan bahawa ini bukan mahu menjatuhkan Perdana Menteri ke-10. Tindakan 13 ahli parlimen dan beberapa orang ahli parlimen DAP yang dikatakan daripada DAP ini akan membuat sidang media ini sebenarnya bukanlah untuk mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi mereka hanya mahu menyatakan kerajaan sekarang dah lari dari landasan reformasi. Maka mereka akan bertindak sebagai kuasa ketiga untuk menegur kerajaan. Ada seorang netizen menyatakan kalau macam ini kita setuju. Kalaulah mereka nak membuat satu perkara tindakan mau menarik sokongan, satu orang rakyat pun tidak ada yang setuju. Kita menolak tindakan itu. Tetapi kalau nak membuat satu kumpulan yang bertindak sebagai kuasa ketiga untuk menegur kerajaan, ini satu perkara yang harus kita sokong karena ini satu bagus. Ada juga yang mengatakan bahawa ini mungkin percaturan undi kaum Cina yang swing ke MCA dan gerakan jika betul penipuan berlaku dalam PKR. Ahli parti pun dia tipu ahli parti lain macam mana, kata beliau.
Sebenarnya saudara-saudara sekalian, apa yang kita sedang nak tunggu-tunggu ialah apa yang akan Rafizi umumkan. Ada juga yang menyokong terbaik yang berhormat Datuk Seri Rafizi Ramli, reformasi madani hidup UMNO, kata beliau. Ada juga yang kata mahu reformasi 2.0. Faiz Nasir kata 30 tolak 13 tinggal 17, takkan 17 ja tinggal damai dalam ahli parlimen, kata beliau. Dan ada juga yang mengatakan gimik sajalah, Rafizi tak akan buat sesuatu menjatuhkan Pakatan Harapan atau kerajaan. Itu adalah prinsip, walaupun tak cinta pun takkan nak jahanamkan, kata beliau. Saudara, Rafizi nak tengok dengan statement ini rakyat masih menunggu atau tidak. Kalau menunggu maknanya PKR okey lagi. Kalau tak kisah maka bermakna beratlah PRN Melaka dan Sabah, kata beliau. Rafizi dan ahli MP nak keluar PKR, kata Sudindin. Saya rasa itu tidak. Ingatkan dah tumbang yang dulu nak senang dah kita, rupanya dok juga, kata beliau. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu panas kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah Rafizi sanggup berbohong untuk mahu kelihatan relevan dan mahu diterima lagi? Hari ini, beberapa orang pemimpin daripada PKR memberikan pernyataan bahawa Rafizi menipu pemimpin PKR Nafi dakwaan Anwar Jerit Rafizi. Mazli Malik dan Nur Amin Ahmad berkata versi Rafizi Ramli mengenai mesyuarat kepimpinan parti tidak menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya. Dua ahli majlis pimpinan pusat PKR menolak dakwaan Rafizi Ramli yang Presiden Anwar Ibrahim menjerit hampir 20 minit dalam mesyuarat menjelang pemilihan parti pada 23 Mei yang lepas. Dalam hantaran ringkas di X malam tadi, Ketua PKR Perlis Nur Amin Ahmad berkata, beliau turut hadir dalam mesyuarat itu dan tidak menyaksikan pergaduhan besar. Tak tahu pula ada gaduh besar, katanya. Tak rasa ada tinggi suara sampai dekat setengah jam, kata bekas ahli Parlimen Kangar. Mazli Malik turut menyatakan bahawa dakwaan Rafizi dalam episod terbaru podcast yang berhenti menteri adalah tidak berasas dan keterlaluan. Bekas Menteri Pendidikan itu berkata, beliau dan majoriti yang hadir dalam mesyuarat itu menjadi saksi. Tiada sebarang pertengkaran atau jeritan berlaku bertentangan dengan versi Rafizi. Jadi sekarang ini, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa Anda tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci penipuan. Kalau Anda betul-betul benci dengan penipuan, tulis dalam ruangan komen kami benci penipuan. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua, dengarkan baik-baik. Ini ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan ini, kita akan menjadi kuat melawan penyakit dari dalam. Dan secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit yang berlanjutan, berlarutan sampai menjadi teruk kerana imun badan kita yang lemah dan jadi bodoh. Dengan imun badan yang bodoh juga, kita tidak dapat melawan penyakit. Tapi secara umum dan ringkasnya, dengan peningkatan daya imun badan dan dengan peningkatan kebijaksanaan imun badan, kita boleh melawan penyakit dari semua jenis penyakit, dari kecil sampai yang kebesar, daripada demam sampailah kanser. Semuanya mampu diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita. Ini adalah produk yang lulus KKM, diluluskan oleh lulus KKM, ada sijil halal dan diperakui. Bukan sekadar oleh doktor-doktor di seluruh dunia, tetapi juga doktor di seluruh Malaysia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera WhatsApp untuk mendapatkan maklumat yang Anda mahukan, konsultasi percuma, dan paling penting sekali, Anda harus mendapatkannya dalam masa yang terdekat. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru Anda tercari-cari. Jangan kata abang tak payung. Dan lebih penting, kalau Anda sehat, dapatkannya untuk menjadi perlindungan terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jangan tunggu sakit baru makan, sehat lagi baik makan. Macam itulah.
Saudara, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik berkata, beliau dan majoriti yang hadir dalam mesyuarat itu menjadi saksi. Tiada sebarang pertengkaran atau jeritan berlaku. Semuanya ini bertentangan dengan versi Rafizi Ramli. Kata Mazli, Presiden Anwar Ibrahim tidak seminit pun menjerit dalam mesyuarat terakhir MPP berhubung pemilihan parti. Siapa yang mengatakan bahwa Presiden menjerit memarahinya selama 20 menit pada mesyuarat tersebut, sama ada beliau menipu ataupun berhalusinasi atau penghidap skizofrenia yang kronik katanya di Facebook. Skizofrenia nih, entahlah apa penyakit nih, Anda carilah dalam Google, tanyalah ChatGPT. Saya pun tak tahu apa penyakit nih, Anda carilah sendiri. Rafizi sebelum ini mendakwa ditegur dengan keras oleh Anwar susulan kritikan terhadap sistem pengundian digital party yang menurutnya tidak telus. Ahli Parlimen Pandan turut menyuarakan kebimbangan mengenai aspek teknikal sistem itu, termasuk kod sumber, pelayan, server, dan penggunaan blockchain yang didakwanya terdedah kepada manipulasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan adakah, ini soalan paling penting di akhir, tajuk kita awal tapi kita simpan di akhir. Adakah dengan ini Anwar Ibrahim tidak tahan lagi dengan Karena Rafizi lalu akan menyaman Rafizi kerana memfitnah beliau? Ini kalau benar Rafizi hanya cipta cerita tapi tiada berlaku, ini boleh anggap satu fitnah besar kepada Anwar Ibrahim. Dengan sudah ada 2 saksi. Kalau 3 saksi, itu memang sahlah bahwa Rafizi mungkin menipu. Tapi kalau setakat ini, tiada saksi yang menyatakan menyokong Rafizi, bermakna Rafizi mungkin sedang memfitnah Anwar Ibrahim. Kalau betullah Rafizi memfitnah Anwar Ibrahim, ada yang mula menyatakan, apa kata Anwar Ibrahim juga saman Rafizi? Kita pun tak tahulah. Terserahlah pada Anda, tulis dalam ruangan komen Anda. Kalau Anda mahu Anwar Ibrahim saman Rafizi, mungkin Anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen saman Rafizi. Tapi kalau tidak, lagi baguslah, kan kita mahu keamanan. Kalau Anda mahu keamanan, tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami mahu keamanan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah Rafizi menipu? Wah, ini satu persoalan paling besar dalam dunia politik hari ini. Apa sebenarnya yang Rafizi tipu? Baru-baru ini timbul dalam satu kenyataan Rafizi menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa seakan-akan Rafizi dijerit. Rafizi dakwa kena jerit dengan Anwar tapi pemimpin PKR nafi. Rafizi mendakwa bekas timbalan Presiden PKR mendakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim menengkingnya dalam tempoh kira-kira 20 menit ketika mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu sebelum pemilihan yang diadakan 23 Mei yang lepas. Dalam episod terbaru podcast yang berhenti menteri, Rafizi mendakwa Anwar meninggikan suara terhadapnya susulan isu yang dibangkitkan mengenai sistem undian digital pemilihan parti itu. Anwar Ibrahim jerit kat aku untuk tempoh 20 menit masa tu, kata bekas Menteri Ekonomi itu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata dia menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap aspek teknikal sistem pengundian termasuk kod sumber dan pelayan server yang menurutnya boleh dimanipulasi untuk memberi kelebihan kepada calon tertentu. Dia turut mendakwa pembangun sistem berkenaan telah membentangkan struktur sistem undian semasa mesyuarat tersebut dan berkata, developer ini ingatkan kami semua bodoh, tak faham IT, dia lupa aku ada startup tahu, katanya. Namun dakwaan Rafizi bahawa Anwar menengkingnya dinafikan oleh 2 ahli MPP yang menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak berasas. Menerusi satu hantaran di Facebook, Dr. Mazli Malik menyangkal dakwaan Rafizi dan mengatakan Anwar tidak meninggikan suara walau seminit pun dalam mesyuarat tersebut.
Mazli turut berkata, majoriti ahli MPP lain yang hadir dalam mesyuarat itu boleh menjadi saksi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan Anda semua. Ini adalah terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit juga karena imun badan kita yang bodoh dan lemah. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita melawan penyakit daripada dalam dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Saudara, ini ialah penemuan bersejarah, perubatan yang paling hebat di dunia pada abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, dan juga produk ini bukan obat, diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan Malaysia, ada sijil halal dan juga lulus KKM. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, jangan tangguh-tangguh supaya Anda tidak terlambat. Nanti menyesal pula. Jangan kata abang tak payung. Oke, baiklah. Menurut Mazli Malik yang turut berkata, majoriti ahli MPP lain yang hadir dalam mesyuarat itu boleh menjadi saksi. Jadi kita tunggulah siapa saksi yang seterusnya yang menafikan perkara itu. Kalau sudah ada lebih 3 orang yang menjadi saksi, bermaksud Rafizi mungkin menipu. Sesiapa yang mengatakan bahawa Presiden PKR menjerit memarahinya selama 20 minit pada mesyuarat tersebut, sama ada beliau menipu ataupun beliau berhalusinasi atau penghidap skizofrenia yang kronik, kata bekas Menteri Pendidikan itu dalam hantaran dimuat naik lewat malam tadi. Perkara serupa turut disuarakan pengerusi PKR Perlis, Nur Amin Ahmad, yang menafikan dakwaan Rafizi dalam satu kenyataan ringkas di platform X Twitter. Saya pun hadir dalam mesyuarat itu. Tak tahu pula ada gaduh besar. Tak rasa ada tinggi suara sampai dekat setengah jam, katanya. Dalam pemilihan PKR yang lalu, Rafizi tewas kepada pencabarnya Nurul Izzah Anwar dalam usaha mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR. Sebelum ini, jawatan kuasa pemilihan PKR turut menafikan dakwaan Rafizi bahawa ia gagal berfungsi dengan baik dalam menguruskan pemilihan peringkat cabang. Ramai pemimpin yang sehaluan dengan Rafizi turut tewas dalam pemilihan peringkat cabang yang berlangsung dari 11 hingga 20 April. MPP kemudian menerima keputusan tersebut. Juru audit bebas yang ditugaskan menilai pemilihan peringkat cabang dan ranting PKR turut melaporkan bahawa sistem e-undi berfungsi dengan baik walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Susulan analisis audit itu satu semakan teknikal bebas yang ditaja oleh calon cabang PKR Puchong yang tewas, Barasan Murugesu, telah mengenal pasti beberapa ketidakselarasan dalam sistem e-undi. Semakan yang dijalankan oleh 2 pakar IT itu mendapati laporan minoriti sebelum ini telah membangkitkan isu-isu tersebut dan menggesa agar ia diteliti dengan lebih menyeluruh. Selain mengatakan, audit rasmi telah memperkecilkan kepentingan isu-isu tersebut tanpa bukti atau justifikasi yang mencukupi. Wow. Jadi, adakah pendedahan Rafizi ini akan membuatkan lebih kucar-kacirnya kerajaan dan PKR? Persoalan besar ialah, betulkah apa yang Rafizi cakap? Betulkah apa yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Mazli Malik ini, bahawa Rafizi mungkin berhalusinasi, mungkin mengidap penyakit kronik, yaitu skizofrenia yang kronik, kata beliau. Tak tahulah. Anda sendirilah yang tulis. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye.